Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, Buletin UKAS edisi malam 5 Ogos 2021 bersama saya Fidos Matrang. Berita dimulakan dengan Sarawak mampu mencapai imuniti kelompok pada pertengahan Ogos atau September berdasarkan pencapaian pemberian vaksin setakat ini bagi negeri ini. Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menjelaskan beliau yakin Sarawak akan mencapai sasaran tersebut dengan bantuan dan kerjasama semua pihak, termasuk pihak Angkatan Tentera dan juga sambutan rakyat terhadap program pemberian vaksin di negeri ini. Berucap ringkas semasa lawatan ke Pusat Pemberian Vaksin PPV Combat Medic Vaccination Team CMTV di perkampungan kaum Kenyah berhampiran perbatasan antara Sarawak dan Kalimantan di Hulu Baleh pada Khamis. Beliau amat berpuas hati dengan pencapaian keseluruhan program pemberian vaksin di Sarawak yang mendahului negeri-negeri lain dalam program tersebut. Mengulas statistik pemberian vaksin di bahagian Kapit, beliau berkata bahagian ini telah melebihi sasaran 80% dengan mencapai 84% pemberian dos kedua. Terdahulu, Datuk Patinggi Abang Zohari telah diberi taklimat mengenai perkembangan di penempatan tersebut termasuk isu-isu mengenai kemudahan infrastruktur, kerakyatan penduduk dan program pemberian vaksin. Turut hadir Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Profesor Datuk Sri Dr. Sim Kui Hian, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Amar Jaul Samion, Ahli Parlimen Hulu Rajang Datuk Wilson Ugak Kumbong dan Panglima Medan Timur Lieutenant General Datuk Matzuki Muhammad. Berita seterusnya, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM dan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional FINAS telah melaksanakan inisiatif baharu iaitu Dana Borneo Pitch Elias Package Rangsangan Industri Kreatif Malaysia Prisma. Menterinya Datuk Saifuddin Abdullah memberitahu dana tersebut adalah bagi memudahkan cara pengurusan dan menyalurkan dana kepada penggiat seni di Sabah dan Sarawak. Dan mudah-mudahan ini akan meningkatkan lagi prestasi, produksi dan juga membantu terutamanya pada zaman COVID-19 ini supaya penggiat-penggiat seni budaya dan industri kreatif kita ini boleh terus menjalankan tugas mereka, boleh terus menghasilkan bahan-bahan yang bermutu tinggi, juga untuk membangunkan modal insan dan menghasilkan harta intelek di kalangan penggiat dan pemain industri di Sabah dan Sarawak. Beliau berkata demikian semasa menyampaikan ucapan dalam Majlis Memorandum Persefahaman MOU Program Pelan Langkah Segera Ekonomi Industri Kreatif Pelaksana FINAS bersama Sarawak Media Group SMG dan penyerahan surat setuju terima SST Dana Borneo Pitch Elias Prisma secara maya menerusi aplikasi Zoom pada Khamis. MOU tersebut ditandatangani Ketua Pegawai Eksekutif FINAS Dr. Ahmad Idham Ahmad Nazri dan Ketua Pegawai Eksekutif SMG Suhaimi Sulaiman yang disaksikan Pengerusi FINAS Zakaria Abdul Hamid dan Pengerusi SMG Datuk Nur Hayati Ismail. Sementara itu, Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Abdullah Saidul yang turut sama dalam majlis tersebut berkata, Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan akan terus berusaha membantu dan menyokong warga seni dengan pelbagai cara termasuk sokongan dana. Saya yakin dan percaya dunia atau industri kreatif tidak akan mati dan akan terus bernyawa kerana pentas tempat mereka mempersembahkan hasil karya mereka ada dalam pelbagai platform di era digital. Sementara kerajaan, sama ada negeri atau persekutuan akan terus berusaha untuk membantu dan menyokong warga seni dengan pelbagai cara termasuk sokongan dana. Warga industri kreatif juga harus lebih bekerja keras mengembangkan daya kreativiti mereka dan peka dengan keadaan semasa dalam usaha untuk menarik perhatian dan minat masyarakat untuk menghargai hasil karya mereka, hasil karya masing-masing.
Tambah Abdullah lagi, Kerajaan Sarawak menyambut baik dan menghargai usaha Kerajaan Persekutuan atas pelancaran program pelaksana dan Prisma melalui KKMM dan Finas untuk memastikan kelangsungan industri kreatif terus terpelihara dan bernafas. Berita berikutnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Layar Jerul Rentap Jabu menggesa kontraktor projek pembinaan Jalan Sekatap, Meribong, Nanga Jelau, Jelau Atas dan Batu Lintang di Betong dapat menyiapkan projek tersebut mengikut jadual asal. Setakat ini, peratusan pembinaan projek ketinggalan 75% jika dibandingkan 87% dari jadual asal. Jerul juga mahu kontraktor terlibat melakukan yang terbaik demi keselesaan penduduk di 5 buah rumah panjang itu yang akan menerima manfaat daripada projek tersebut. Bercakap ketika ditemui selepas melakukan tinjauan pada Rabu, tambahnya, projek jalan sepanjang 12.2 km itu menelan kos sebanyak RM39 juta dan tempoh kontrak telah dilanjutkan kepada 24 Disember 2021. Projek ini adalah jajaran jalan raya baharu yang bakal melengkapkan jaringan jalan raya alternatif di kawasan tersebut. Dalam program berasingan, Jerul telah menyempurnakan program pelepasan 15,000 ekor benih anak ikan tergadak ke Sungai Layar di Batu Lintang. Program anjuran Pejabat Pertanian Bahagian Betong itu turut dihadiri Pegawai Pertanian Bahagian Betong, Petrus Kang. Lawatan kerja Jerul diteruskan dengan meninjau projek pembinaan dataran kejat di bahagian hadapan Rumah Panjang Batu Lintang Layar. Projek bernilai RM100,000 itu dilaksanakan menerusi peruntukan projek transformasi luar bandar RTP. Berita diteruskan dengan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Macan, Alansiden Gramong turun padang bagi meninjau 2 buah tapak projek transformasi luar bandar RTP di Kanowit pada Rabu. Projek tersebut adalah projek naik taraf Jalan Rumah Panjang Tuai Rumah Ani Melaka di Nanga Poi dan projek bina Dewan Serbaguna di kawasan Sungai Poi kini sedang giat dilaksanakan. Menurut Alansiden, kedua-dua projek itu akan memberikan manfaat dalam meningkatkan sosioekonomi penduduk setempat sekaligus menambah baik fasiliti rumah panjang di kawasan tersebut. Beralih mengenai program vaksinasi, program imunisasi kebangsaan COVID-19 PICK di Matu masih diteruskan dengan 52 lagi individu menerima dos pertama pada Rabu. Daripada jumlah berkenaan, 38 telah divaksinasi di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Suarah Matu manakala 14 lagi menerima di kediaman masing-masing melalui program mopping. Program di PPV Dewan Suarah Matu dibuka secara walk-in kepada mana-mana penduduk untuk mendapatkan suntikan dan kebanyakan yang hadir adalah mereka yang dahulunya tidak mahu menerima suntikan namun telah sedar akan kepentingan pengambilan vaksin ini. Dalam pada itu, penerima vaksin secara mopping terdiri daripada mereka yang terlantar, orang kurang upaya OKU dan tidak berupaya untuk bergerak ke PPV merakamkan terima kasih kepada pasukan CITF Matu kerana sanggup datang ke rumah mereka untuk memberi vaksin COVID-19. Seterusnya, Bantuan Khas Sarawakku Sayang BKSS 7.0 yang diumumkan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg pada Rabu telah banyak memberikan nafas lega kepada usahawan di negeri ini. Pengumuman BKSS 7.0 ini membuktikan Kerajaan Sarawak peka akan kesusahan dan risiko yang diambil para usahawan dan peniaga ketika pandemik COVID-19. Wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS telah menemubual beberapa usahawan tempatan berkenaan pandangan mereka terhadap pengumuman Ketua Menteri dan inisiatif BKSS 7.0 itu. Rata-rata yang ditemubual menzahirkan rasa syukur dan terima kasih kepada Ketua Menteri dan Kerajaan Sarawak atas inisiatif tersebut terhadap golongan usahawan. Kita sebagai usahawan di negeri Sarawak mengucapkan berbanyak terima kasih di atas usaha dan inisiatif daripada Kerajaan Negeri Sarawak yang
berusaha untuk membantu usahawan-usahawan yang ada di negeri Sarawak. Seperti bantuan-bantuan yang sebelum ni, seperti penjana, PSU daripada Kerajaan Persekutuan juga sedikit sebanyak membantulah kita usahawan untuk mengurangkan sedikit beban terhadap kesan COVID-19 yang melanda negara kita hampir 2 tahun. Jadi melalui bantuan BKSS 7.0 sebanyak 10,000 ini, insyaAllah kita pun mengharapkan, kita masih menunggu bagaimana untuk membuat permohonan. Kita mengharapkan supaya permohonan ini dapat membantu ramai lagi usahawan-usahawan yang begitu terkesan terhadap COVID-19 yang melanda negara kita, amnya, dan usahawan di negeri Sarawak khususnya. Amat membantulah, terutama sekali kepada kami orang yang baru start nak operation balik. Sebab before tu masa PKP, seperti yang kita orang sedia maklum, kami orang đang agak terkesan lah, bekerja gaji paksa bayar, tapi projek siapa jalan, site banyak tutup lah. So alhamdulillah lah, dengan bantuannya amat membantu kami orang peniaga-peniaga tu lah. Terima kasih lah kepada CM sebab beri bantuan kepada kami orang yang terkesan tu. Saya amat berterima kasih lah kepada Ketua Menteri kita kerana memandang juga kepada kami orang yang SME itu, sebab kami orang pun agak-agak juga terjejas disebabkan oleh pandemik yang berlaku kepada kita. Dengan bantuan yang one off tu, at least dapat membantu memang sebab sedikit daripada sudut kewangan lah. Kami orang berharap dengan bantuan tu dapat memajukan lagi industri kami orang lepas tu. Sekian edisi malam bersama saya Fidos Matrang dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.